الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, jangan sampai engkau terpedaya dengan banyak amalanmu itu. Kerana semua amalan itu akan diperhitungkan dengan khatimahnya, yakni penutupnya. Hendaklah engkau selalu meminta Allah Azza wa Jalla memperbaiki penutup amalanmu dan mengambil nyawamu dalam sebaik-baik amalanmu yang engkau amalkan kepadanya. Awas engkau, dan sekali lagi awas, bila engkau bertaubat lalu engkau merosakkan taubatmu dengan kembali kepada berbuat maksiat terhadapnya. Jangan batalkan taubatmu dengan bisikan orang yang tidak bertanggungjawab. Jangan turutkan kehendak jiwamu, tuntutan hawa nafsumu dan telunjuk tabiatmu, lalu engkau menentang Tuhanmu Azza wa Jalla. Maksiat itu boleh diampunkan pada hari engkau lakukan maksiat itu, tetapi besok jika engkau mengulangi lagi maksiat yang sama, mungkin engkau akan dikecewakan dan tidak akan dibantumu dengan suatu pengampunan yang lain lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, perbantulah kami untuk membuat ketaatan kepadamu. Dan janganlah kecewakan kami dengan membuat maksiat lagi. Dan berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Antara wasiat dan pesanan serta muhasabah Syekh Abdul Qadir Jilani, walau sebanyak mana pun amalan yang kita buat, ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita sebarkan, maka jangan kita terpedaya. Bagaimana terpedaya dengan amal yang soleh? Yang pertama, bila kita merasakan diri kita lebih baik pada orang lain. Yang kedua, bila mula kita merasakan kita layak masuk syurga dengan amalan kita yang banyak, bukannya dengan rahmat Allah Ta'ala. Kerana itu Nabi SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Tidak ada seseorang pun dimasukkan syurga kerana amalannya. Lalu para sahabat berkata, apakah Tuhan juga begitu? Kata Nabi SAW, ya, melainkan Allah telah merahmati aku. Artinya di antara sifat terpedaya, bila dia buat amalan banyak, dia rasa dia layak masuk syurga dengan amalan yang banyak. Sehingga dia lupa bahawa yang menggerakkan dia melakukan amal soleh itu rahmat Allah. Yang mengilhamkan dia dengan segala kebaikan dan menutup kehidupannya dengan ketaatan itu ialah Allah Ta'ala. Sehingga lupa dia bersyukur pada Allah, tetapi dia memandang pada amalannya. Yang ketiga, kenapa tak boleh terpedaya dengan amal yang banyak? Kerana orang yang terpedaya dengan amal yang banyak mula riak dan ujub serta sombong. Yang pertama tadi, kita sebut bahawa seorang yang terpedaya dengan amalan yang banyak, dia mungkin menghina orang lain. Dan mereka yang melakukan amalan yang banyak, dia mungkin lupa rahmat Allah.
di sebalik amal yang banyak. Dan yang ketiga, menyebabkan dia riak. Dia buat amalan tadi, dia mula riak. Bila dia mula riak, maka ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di antara kamu itu ada yang melakukan amal baik yang begitu banyak, sehingga jaraknya dengan syurga cuma sejengkal, dekat. Lalu di akhir usianya dia melakukan amal jahat, maka dia pun masuk dalam neraka. Dan juga bila kita sebut tentang hadis ini, para ulama mengatakan bahawa berdasarkan daripada syahid yang lain, yakni bukti hadis yang lain, itu orang ini melakukan amalan untuk mendapat kedudukan di sisi manusia. Maka dia seronoklah bila dapat kedudukan, sama ada yang berceramah misalnya, sama ada yang bersedekah misalnya, sama ada yang berjihad, dan apa sahaja amalan. Bila dia mula rasa dengan amalannya dia mendapat kedudukan di sisi manusia, maka masa berlalu, tiba-tiba ada orang lebih baik pada dia, tiba-tiba adalah benda-benda yang berlaku dalam kehidupannya, dia mula tak bersemangat kebaikan dia. Sebab dia mula nampak manusia tak pandang lagi dia. Akhirnya dia berkesudahan dengan melakukan amal yang buruk, akan masuk neraka. Ini dibuktikan dalam satu hadis. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 orang yang dihisap di hadapan Allah. Satu ialah ahli Al-Quran, ahli ilmu. Maka Allah bertanya tentang nikmat Allah padanya, maka dia menyebut nikmatnya. Kemudian dia berkata, aku lakukannya kerana-Mu ya Allah. Allah kata, bohong. Kamu mengatakan supaya dikatakan kamu ini alim, kamu ini qari, bukan kerana aku. Maka masuklah kamu dalam neraka. Kedatang pula yang mati syahid dengan darah di badannya. Maka Allah menyebut tentang nikmat-nikmatnya, membilang nikmat-nikmatnya. Dan Allah Ta'ala bertanya apa yang dilakukannya. Maka dia berkata, aku berperang pada jalanmu. Lalu kata Allah, bohong. Kamu berperang supaya dikatakan berani. Dan kamu dah dapat keberanian yang dipuji oleh orang. Maka masuklah dalam neraka. Sebab itu para ulama membahagikan syahid itu pada 3. Yang pertama, syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Syahid dunia ialah orang yang zahirnya dia mati syahid, tapi dia niat bukan kerana Allah. Dia berperang, dia gugur syahid, maka jenazahnya pun tak dimandikan, tak dikafankan, melainkan pakaian perang, dan tidak disembahyangkan dan ditanam. Kerana itu kelebihan orang mati syahid. Namun rupa-rupanya dia berperang tadi bukan kerana Allah. Riak, ujub, supaya dikatakan berani. Maka orang ni yang disebut dalam hadis sebelum ini, dan ini dinamakan syahid dunia sahaja. Yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat ialah orang yang mati dalam musibah-musibah tertentu. Mati kebakaran, yang mati dalam keadaan, kita katakan, runtuhan, yang mati kemalangan, yang mati sakit perut, ta'un, wabak, yang mati kerana mengandung, kerana beranak. Maka ini disebut sebagai syahid akhirat. Dia mendapat kelebihan syahid, tetapi jenazahnya diperlakukan sebagaimana jenazah yang lain. Dimandikan, dikafankan. Allahumma illa melainkan sebab COVID lah. Kan bimbang adanya jangkitan, maka memadai ditayamum. Bukan setengah ulama kata tayamum pun tak payah ditanam macam tu je. Kan bimbang pada wabak. Ini kekhilafan ulama. Ada yang mengatakan tayamum sebagaimana negara kita pakai. Ada yang mengatakan tak. Ibn tayamum pun tak, sebab tidak bersentuhan pada kulit. Kerana mereka dibalut dengan plastik. Dan tayamum tu tak terhasil pada wajah, cuma ditekap pada plastik yang membungkus mayat. Maka tak terhasil tayamum seumpama itu. Ini pandangan ulama-ulama dalam pembincangan tersebut. Lalu mereka mengatakan cukup ditanam saja. Tak bimbang wabak.
Dan kita berpegang kepada ditayamum juga untuk mengambil apa yang paling ringan dalam bab taharah. Dan juga yang banyak jenis mati-mati yang dikategorikan syahid tapi diperlakukan seperti orang mati biasa. Orang yang mati dalam riba menunggu peperangan, mati di kamp. Orang yang memang berniat untuk melakukan kebaikan, yang menuntut ilmu, mati dalam proses menuntut ilmu, dia mati syahid. Sabda Nabi SAW, man kharaja min baitihi liyatlub al-ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang menuntut ilmu, keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sehingga dia pulang selamat ke rumahnya. Artinya kalau dalam proses dia pergi dan dia balik, dia mati syahid. Syahid dari sudut mana? Dari sudut pahala. Tapi diperlakukan jenazah, dimandi, di kafan. Yang ketiga namanya syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni ialah orang berperang pada jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan digugur syahid. Maka dia mendapat pahala syahid akhirat. Dan diperlakukan sebagaimana orang syahid di dunia. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Ini di si jumhur ulama. Melainkan Imam Abu Hanifah kata disolatkan. Disolatkan juga untuk menambahkan kemuliaan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi sembahyang jenazah ataupun syuhada dalam perang Uhud. Ini pandangan Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Dia solat tapi tak dimandi, tak dikafan. Melainkan dengan pakaian yang dipakainya, dengan darah yang ada di badannya. Kemudian dikebumikan. Khilafnya tentang solat. Di sisi jumhur ulama tak perlu solat. Di sisi Abu Hanifah kena solat. Berdasarkan hadis Rasulullah solat dalam peperangan Uhud. Tapi jumhur menjawab itu ialah doa, bukan solat. Maka ini pro and con tentang sedikit kekhilafan. Namun itu kategorinya. Baik, berbalik pada hadis yang kita bacakan sebelum ini. Orang yang nampak baik tapi dia riak, maka orang ni yang terpesona dengan kebaikannya, last kali neraka juga. Iaitu orang yang bersedekah. Maka Allah membilang-bilang nikmat, lalu bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Dia kata, semua saya lakukan benda baik-baik. Lalu kata Allah, bohong. Kamu lakukan bukan kerana aku, supaya dikatakan kamu pemurah. Dan kamu tak dapat gelaran tersebut, pergilah kamu ke neraka. Maka ini yang kita sebut pesanan Syekh Abdul Qadir, jangan memandang amalan kita yang banyak. Kerana memandang amalan yang banyak, yang pertama menyebabkan seorang itu memandang rendah orang lain. Yang kedua, menjadikan dirasa amalan itulah punca dia masuk syurga. Yang ketiga, sehingga dia lupa rahmat Allah. Yang ketiga, menjadikan dia mula riak. Riak dengan amalannya. Sombong. Yang kedua tadi, dia rasa macam amalan tu punca dia masuk syurga. Silap. Rahmat Allah. Rahmat Allah lebih luas daripada amalan kita. Tentu amalan kita daripada mula kita lahir, kalau kita beramal, tak akan cukup untuk memberi syurga. Tak cukup. Jangan kita kata nak beri syurga, kalau tuan-tuan daripada lahir misalnya sudah bekerja, pun banyak benda dunia kita tak mampu beli lagi. Itu benda dunia, jangan kata benda akhirat. Tuan-tuan dah kerja sampai umur 60, boleh beli pesawat peribadi. Tak boleh besar jauh lagi. Agak-agak berapa puluh tahun lagi nak hidup untuk beli private jet. Lagi 100 tahun kot Ustaz. Maksudnya kalau nikmat dunia kecil pun kita tak mampu beli dengan usia yang kita habiskan, bagaimana kita nak beli syurga? Kalau tidak kerana rahmat Allah Ta'ala pada kita. Bahkan Allah dah beri contoh mudah kita kat dunia ni. Sebagian kita kalau kita kerja sampai pencing, kadang nak beli rumah pun tak boleh. Masih lagi berhutang. Kadang dengan dah pencing, dengan duit banyak, masih tak boleh beli benda yang kita perlukan. Masih tak mampu bantu orang. Kerja dah lama, tapi mak minta duit, payah lagi. Dia pula minta duit mak dia. Jadi kalau banyak nikmat dunia kita belum mampu memilikinya. Belum mampu memilikinya. Katakan orang paling kaya di dunia. Siapa paling kaya di dunia? Owner LV. Paling kaya di dunia. Mengalahkan jutawan bilioner yang lain. Apakah dia mampu beli semua benda di dunia? Tak, duitnya tetap ada angka. Menunjukkan ada nilai lebih tinggi pada tu. Dan dia tak mampu beli. Ada benda yang dia tak mampu beli. Ada benda yang dia tak mampu beli. Bila ni kita dengar orang paling kaya di dunia, antara Bill Gates bercerai dengan bini dia.
antara benda dia tak boleh beli. Dia tengok orang ni, kaya-kaya ni akhirnya, dia tak mampu kekalkan rumah tangga dia. Kalau dia boleh beli kebahagiaan dia beli, dia tak mampu beli. Akhirnya bercerai, terpaksa bagi pula cerita. Bagi dua. Yang sebelum tu pun sama, ada beberapa orang kaya, bilion bercerai. Menunjukkan mereka tak boleh beli semua. Jadi bagaimana kita rasa kita layak beli syurga dengan amalan kita? Tak layak. Kalau saya sujud tak bangun-bangun sampai hari kiamat. Masih. Kalau ditimbang amalan tadi, kalau betul ditimbang, mungkin tak ada nilainya dalam timbangan. Masih ringan. Tapi kerana rahmat Allah, amalan itu jadi berat. Dan inilah punca bila Syekh Abdul Qadir menyebut, jangan terpedaya dengan amalan yang banyak. Sama ada kamu akan memandang rendah pada orang lain, sama ada kamu akan rasa amalan kamu tu cukup untuk masuk syurga, atau kamu lakukan dengan nifak. Atau yang keempat, kata ulama', menjadikan kamu berani buat maksiat sebab kamu rasa amalan kamu banyak. Antara yang berani buat maksiat bila dia rasa amalan dia banyak. Itulah yang berlaku pada padri-padri. Itulah yang berlaku kepada sekian-sekian sebab dia rasa dia boleh ampunkan dosanya sendiri. Mereka ni orang baik, tapi mereka berani buat jahat. Berani. Tetapi bila berani buat jahat, bukankah kita tahu bahawa amalan jahat itulah pembinasa semua amal baik kita? Amal jahat tadi tuan-tuan umpama api. Nampak kecil tapi dia boleh membakar semuanya. Sebab sifat amalan jahat ini, api yang sentiasa menyala. Kalau dia terus menyala tuan-tuan, bayangkan puyuk besi pun, dia boleh cair. Ini kan pula kalau setakat kertas, plastik. Besi pun boleh cair. Emas pun boleh cair. Jadi kalau kita nilaikan orang baik itu bagaikan emas, pun dia cairkan api. Maksudnya kerana maksiat. Kan itu disebut dalam satu hadis. Innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahli jannah. Wa ya'malu amala ahli jannah wa innahu min ahli nar. Al-a'mal bil khawatim. Dalam riwayat Bukhari, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ada hamba dia melakukan amalan ahli neraka tapi dia ahli syurga. Dan ada hamba dia melakukan amalan ahli neraka, ada hamba yang dia melakukan amalan ahli syurga tapi dia ahli neraka. Kita nak faham hadis ni. Kata Nabi SAW, ada di kalangan manusia ini hamba Allah, dia buat amalan ahli neraka tapi dia ahli syurga. Ada yang buat amalan ahli syurga tapi dia ahli neraka. Apa maksud? Inilah golongan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, terpedaya dengan amalannya. Kita ambil yang pertama. Ada orang tuan-tuan, dia buat amalan ahli neraka tapi dia ahli syurga. Maksudnya apa? Maksudnya kesudahannya baik. Bila Nabi SAW cerita, ada seorang pelacur Bani Israel, min bagaya Bani Israel. Dia nampak seekor anjing yang kehausan. Maka dia pun pergi raqiyah, iaitu perigi yang berdekatan. Kemudian fanaza'a muqaha, dia pun cabut kasut dia. Diisikan air, dia beri minum pada anjing tersebut. Maka Allah mengampuni dia. Dia pelacur Bani Israel. Ada satu kebaikan dia buat selama dia melacur. Sehingga satu hari dia jumpa anjing yang kehausan. Dalam hadis riwayat Bukhari ini, dia jumpa anjing kehausan, dia beri minum. Maka dengan sebab itu Allah ampunkan dosa yang lampau-lampau yang dia buat, lalu dia masuk syurga. Kata ulama, lihat ada 3 benda hina di sini, tapi Allah muliakan kerana satu benda. Yang hinanya ialah anjing. Yang kedua pelacur. Yang ketiga kasut. Tentang kasut kita yang kita pakai ni, kalau tuan-tuan letak air bagi kau orang minum, siapa nak minum? Even kalau kasut baru pun, datang tetamu, kita pun ambil kasut baru ni, letak air. Teh karak. Teh karak. Minum. Tuan-tuan nak minum ke dalam kasut? Tak mungkin. Inilah yang apa dalam kasut. 3 benda hina di situ yang disebut dalam hadis, pelacur. Tak ada orang pandang mulia pelacur. Walaupun dalam dunia yang benar kan pelacuran.
Jangan kata dunia yang tak benarkan pelacuran. Dan dunia benarkan pelacuran, mereka kita tak nampak pelacur ni murahan. Yang kedua, anjing. Walau dalam dunia memuliakan anjing, tetap mereka nampak anjing ni bukanlah satu binatang yang mereka perlu muliakan. Duduklah kat luar dan sebagainya. Anjing yang dimuliakan cuma beberapa ekor, yang lain masih tetap menjadi anjing jalanan. Sebab itu bila disebut anjing, orang marah. Anjing kamu marah. Sebab apa? Realiti anjing tak dimuliakan. Realitinya begitu. Dia bersepah tepi jalan, tengah jalan, tempat buangan sampah. Anjing namanya. Yang ketiga, ialah kita sebut tadi, kasut. Tapi kenapa dengan tiga hina tadi mengangkat seorang wanita namanya pelacur, diampunkan Allah? Disebut dalam hadis Nabi. Rasulullah SAW sebut ni. Cerita ini Allah wahyukan pada Nabi SAW. Sebab Rasulullah tak hidup zaman tu. Rasulullah diwahyukan cerita ini. Rasulullah bukan dengar daripada orang tepi jalan. Sebab sumber Nabi SAW ialah Allah Ta'ala. Rasulullah bukan sumber dia orang-orang ni. Tak cerita betul, tak salah. Ini cerita yang Allah ceritakan pada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah menceritakannya. So ini cerita zaman dulu Bani Israel. Kata ulama, dek orang ni selama ni dia hidup, dia buat amalan ahli neraka, tapi dia ahli syurga. Sebab dalam hatinya tu ada sifat baik. Dalam hatinya ada sifat rahmat, sifat penyayang. Contoh kalau yang beri minum anjing begitu besar pahala, yang beri minum pada orang, mungkin dalam hatinya simpati pada orang Filastin sebagai contoh. Dia pun hantar bantuan pada Filastin. Kerana itu Allah ampunkan dia. Mungkin dia simpati tengok ada orang susah. Ni asnah-asnah susah. Dia pun rasa zaman pandemik ni, dia rasa tergerak hati untuk tolong. Kerana itu Allah ampunkan dosa. Walau selama ni dia ahli neraka. Dengan amalan dia. Dan apa cerita pula bila Nabi SAW menyebut ada orang dia amalnya amal ahli syurga tapi dia ahli neraka. Sebab dia lakukan yang riak dalam satu peperangan. Iaitu peperangan Khaybar. Dan peperangan Khaybar ada seorang lelaki. Sahabat-sahabat tu uja dengan berani dia. Gagah dia. Sehingga dengan cepat dia berkata, dia ahli syurga. Kata Nabi SAW bukan. Dia ahli neraka. Sahabat seperti tergamam seketika. Bila sahabat lain memuji sahabat ni, lelaki ni, yang sama-sama turut berperang. Mereka anggap ni nampak berani, gagah, bengkeng. Tiba-tiba hari peperangan, lelaki ini pula paling ke depan sekali. Dia membunuh, menebas kiri dan kanan. Sehingga tubuhnya mula ditikam, ditombak, dipanah. Dia tetap kekal dan cekal berperang. Ya Rasulullah, lihat dia ahli syurga. Nabi kata bukan, dia ahli neraka. Sahabat lagi tercengang. Sebab orang ni sedang buat amal ahli syurga. Tetap berperang. Membiarkan dirinya dipanah dan sebagainya. Akhirnya kata, kamu tengok ni. Akhirnya lelaki ni pun rebah dek. Kerana kesan-kesan kecederaan. Rebah dia, jatuh. Oleh kerana dia tak tahan sakit, dia mencabut panah daripada tempat alat pemanah. Daripada sarung pemanah dicabut. Kemudian ditikam diri sendiri. Bunuh diri. Sebab dia tak tahan sakit. Dia bunuh dirinya sendiri. Nabi kata, bukankah aku kata dia ahli neraka? Maka dia dalam neraka. Dia tidak mati syahid. Dia mati membunuh diri. Kita lihat ini orang, ataupun orang ni, asal buat amalan ahli syurga, tapi dia ahli neraka. Sebab itu bahaya bila kita ada riak. Ini yang menjadikan su'ul khatimah. Antara punca su'ul khatimah ialah kerana riak. Sebab itu diceritakan tuan-tuan. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala, seorang tabi'in yang masyhur. Satu malam dia menangis. Nangis sampai subuh. Lalu dia punya murid-murid tanya, Tok Guru menangis sebab apa? Apakah sebab dosa, sebab kesalahan? Ya, biasa kita menangis kerana kesalahan kita. Kecuaian kita. Lalu beliau mengambil segenggam tanah sambil berkata, Az-dzunub ahwanu min hadha. Wa innama abki min khawfi su'il khatimah. Dosa sebenarnya mudah. Mudah dosa tadi. Mungkin Allah ampunkan. Tapi yang aku bimbang ialah penutup yang tidak baik. Su'ul khatimah.
Kata Allah tunjuk dalam dunia ini orang-orang yang berada dalam husnul khatimah. Walaupun saya katakan gambaran amalan awalnya amalan ahli neraka, tetapi realitinya dia ahli syurga. Bila dekat dengan kematiannya, Allah tunjuk amalan-amalannya. Allah ilhamkan kepadanya untuk berbuat baik, untuk redha dengan ujian dia, musibah dia, atau mungkin dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pun masuk syurga. Dengan ada sekelompok lagi orang yang mungkin dia ini bagus, baik, tapi rupa-rupanya selama ni dipendamkan riak dan sombongnya. Maka dekat akhir kematian, zahir perasaan tersebut ataupun sifat tersebut, maka dia menjadi ahli neraka. Kan itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu qabla mautih. Bila Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan suruh orang itu bekerja untuknya. Lalu kata para sahabat, kaifa yasta'milu? Macam mana Allah mempergunakannya, menjadikan dia bekerja? Lalu kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salihin summa yaqbidahu alaih. Di akhir usia dia, Allah ilhamkan dia untuk buat baik. Di akhir usia dia, Allah ilhamkan dia buat baik, kemudian Allah cabut nyawa dia dalam keadaan itu. Ada seorang sahabat Rasulullah, dikenali sebagai Ibnu Abi Sarah, atau namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia Islam zaman Rasulullah, kemudian dia murtad. Dia penulis wahyu, kemudian dia murtad. Bila dia murtad, dia lari ke Mekah. Dia dah hijrah, kemudian murtad balik semula ke Mekah. Lalu Nabi SAW pada tahun ke-8 hijrah membuka kota Mekah. Nabi listkan senarai orang yang mesti dibunuh. Sama ada mereka kalangan kepala-kepala Quraisy yang degil, yang kita sebut kepala pengat ni. Ni yang degil tahap tinggi ni. Rasulullah kata bunuh mereka walau mereka bergantung pada kain Kaabah. Tak ada. Ini senarai. Salah seorangnya ialah Ibnu Abi Sarah, termasuk senarai yang mesti dibunuh kerana dia murtad. Lalu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, atau dipanggil dengan Ibnu Abi Sarah, dia pun jumpa Uthman bin Affan. Dia kata, Uthman, bila boleh tak minta syafaat daripada Rasulullah supaya tidak membunuh aku? Aku dah taubat, aku nak masuk Islam balik. Boleh tak? Lalu Uthman bin Affan jumpa Nabi SAW, kita panggil ijarah ataupun kita panggil syafaat. Ya Rasulullah, boleh tak? Ibn Abi Sarah ni dia dah nak Islam balik, dia begini, begitu. Kata Rasulullah, baik, aku beri dia peluang. Maka Ibn Abi Sarah diberi peluang oleh Nabi SAW, dia Islam kembali. Dia dah melalui satu fasa amat bahaya dalam hidup ni, murtad. Dia murtad zaman Rasulullah SAW, bukan murtad zaman ni. Murtad zaman Rasulullah, sudah melihat Rasulullah SAW, sudah bersama dengan Nabi SAW, sudah mengucap depan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana iman dibolak-balikkan. Tapi akhir dalam pembukaan kota Mekah, dia kembali Islam. Sehingga Rasulullah wafat, dia memperelokkan Islam. Lalu Uthman bin Affan melantik dia untuk menjaga Mesir semuanya. Dan dia ditugaskan menjadi jeneral untuk membuka sebahagian besar negara Afrika. Dan dia berjaya membukanya. Sehinggalah pada zaman fitnah. Itu zaman fitnah, itu zaman Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah. Maka dia menyisihkan diri. Sehingga hari akhir usianya, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, Engkau matikan aku selepas solat subuh. Itu doa dia. Lalu dia bertanya pada pembantunya, aku sudah mencium bau subuh. Apakah sudah subuh? Lalu kata pembantunya, dah subuh tuan. Maka dia mengambil wudhu. Lalu dia pun solat subuh. Dia baca Al-Fatihah. Kemudian dia baca surah Wal-Adiyat Ad-Dhabha pada rakaat yang pertama. Kemudian yang kedua, dia baca surah yang lain pula. Dan selepas dia sembahyang betul-betul lepas solat, dia mati. Lihat bagaimana Allah tutup dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Sebab itu, kita jangan melihat sangat amalan kita banyak. Lihat husnul khatimah. Tapi bukan bermaksud kita berani buat jahat. Jangan.
Sebab di antara sebab orang su'ul khatimah ialah orang yang buat jahat dengan berbangga dengan kejahatan atau berani-berani buat jahat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi kata apa? Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku Allah akan ampunkan dosanya. Semua umatku. Maksud Nabi SAW ialah semua orang Islam, dia ada satu package sebab dia Islam, Allah akan ampun dosa dia. Macam mana pun jahat dia. Illal mujahirun. Melainkan satu kelompok manusia, Tuhan tak akan ampun dia. Namanya mujahirin. Siapa mujahirin? Kata Nabi SAW, seorang yang pada malam hari buat maksiat. Lalu Allah Ta'ala menutup pada malamnya sehingga tidak diketahui. Malam dia buat maksiat, tak ada orang tahu. Dia je. Tetapi pada keesokan harinya dia mula bercerita tentang maksiat dia dengan bangganya. Maka inilah dia mujahirin. Orang yang bangga buat maksiat. Tentang orang buat maksiat ni ada dua. Satu, orang buat maksiat yang dia tahu maksiat, dia tahu dosa, dia pun malu. Orang ni akan diampunkan Allah. Dia tahu benda ni salah, benda ni tak betul. Bukan tak tahu. Dia pun dulu dah jekhas. Dia meniaga, menipu. Dia rasuah. Dia tahu salah. Sebab dia dulu pun belajar pondok. Al-Kisahnya. Tahu. Bila desakkan orang bisnes macam tu, sebahagian dia. Tapi pada kesudahannya dia bertaubat pada Allah. Dan duit dia cuba buat kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan, walau dia tahu tak akan dapat membasuh dosa tadi, tapi dia melihat dengan cara itu, mudah-mudahan Allah mengasihani dia. Akhirnya tuan-tuan, dia mendapat doa-doa orang soleh. Sebab walaupun saya katakan latar belakang dia maksiat, tapi dia tahu maksiat dan dia malu. Dan mungkin dia berazam untuk berhenti. Dia berazam untuk tak melakukannya lagi dengan pelbagai cara. Ini satu golongan. Yang satu lagi saya katakan, dia buat maksiat, dia terus bangga. Tak adalah nak kata rasa bersalah, tak. Orang macam ni, dia jauh daripada husnul khatimah. Su'ul khatimah. Kebanyakan yang su'ul khatimah ni jenis buat jahat bangga. Bukan mempelekehkan pula orang buat baik. Dia pelekeh orang ni, memang kita akan nampak kesudahan tak baik. Jadi bila Syekh Abdul Qadir menyebut tentang jangan tengok amal kita banyak, tengoklah rahmat Allah SWT. Maka kita dah tahu sebab kenapa jangan tengok amalan kita banyak. Kadang adanya penghinaan pada orang lain, adanya kerana melihat amalan tu yang masukkan kita ke syurga, menyebabkan kita riak dan sombong, menyebabkan kita berani buat maksiat. Sebab tu Syekh kata di sini, awas engkau, dan sekali lagi awas. Iyyaka wa iyyak. Hati-hati, awas. Jangan sesudah kamu buat maksiat, kemudian Allah ilhamkan pada kamu taubat, maka kamu pun bertaubat. Lalu kamu berani buat lagi. Takut Allah tak bagi lagi taubat. Seorang ditanya, kalau saya buat dosa, saya taubat, apakah Allah terima taubat? Ya. Saya buat dosa, saya taubat, apakah Allah terima taubat? Ya. Saya buat dosa dan saya taubat, apakah Allah terima taubat? Ya. Ditanya, dan ya. Tetapi dia kata, apa jaminan kamu Allah ilhamkan kepada kamu taubat? Apa jaminan? Betul kalau taubat Allah terima, tapi takut kamu tak terilham untuk taubat, atau kamu ketika mana buat maksiat mati waktu itu. Kerana Allah jadikan orang-orang yang husnul khatimah di sebalik maksiat yang dibuat, dekat akhir usia dia taubat. Itu yang menjadikan dia husnul khatimah. Akhirnya bila dia taubat, apa jadi? Allah jadikan manusia mengintip mana kebaikan dia untuk diceritakan. Dan Allah menjadikan manusia semua tutup kejahatan dia walaupun jelas dia jahat. Akhirnya kita tengok ada sekelompok manusia bila mana mati, kita masing-masing mengintip apa kebaikan dia. Biasa orang intip kejahatan. Ni kita intip mana korek-korek. Oh, sebab ni kot dia buat baik. Sebab dia pernah buat macam ni. Sebab dia taat suami dia kot. Sebab dia pernah derma ke Palestin kot. Sebab dia pernah tolong fakir miskin kot. Kita pun mencari. Kenapa itu tanda bila Allah nak terima orang tu? Kita ni bersusah payah cari kebaikan ni. Kita pula susah payah saya bawa kebaikan. Dia tak suruh. Tak ada pun dia bayar kita. Ambil lah, bayar 1,000. Tolong viralkan kebaikan saya. Biar saya mati orang puji. Tak ada orang upah kita pun. Kita jadi nak buat.
Dan bukan dia tak ada kejahatan, ada. Kita macam pejam mata, jangan tengok. Allah tutup. Demikian bila Allah nak beri kebaikan. Tapi bila sebaliknya, kita pula mengendak mana jahat dia untuk kita korek. Lalu untuk kita cerita ni jahat dia dulu. Kebaikan yang dibuat sebanyak gunung kita tak pandang lagi. Dihijab. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita katakan orang yang husnul khatimah ni, syarat husnul khatimah kerana dia ada taubat di akhirnya. Kerana itu Nabi SAW menyatakan, Inna Allaha yaqbalu taubata ma lam yugharrik wa ma lam tatlu'i syams min maghribiha. Allah Ta'ala akan terima taubat selagi mana nyawa tidak berada di hakam dan selagi mana matahari tak naik sebelah barat. Dan bila ulama membicarakan tentang seorang yang bila dekat nak mati dia menangis, itu tanda dia malu menghadap Allah dengan dosa dia yang banyak. Dia malu. Maka itu tanda husnul khatimah. Kalau orang tu dekat mati, air mata mengalir, air hidung keluar, dadanya berpeluh, itu tanda sifat malunya untuk menghadap dengan Allah Ta'ala. Berpeluh-peluh. Maknanya dalam hatinya, tuan-tuan ada benda baik. Sebab itu kata ulama, bila orang-orang yang kita tengok asal buat amalan ahli neraka, tiba-tiba tutup dengan amalan ahli syurga. Kenapa? Sebab dalam hatinya ada niat yang baik. Dan dalam dirinya ada sifat rahmat. Sifat rahmat. Sehingga Allah tutup dengan kebaikan. Tapi ingat, hati-hati dengan maksiat. Jangan kita duk tengok sebahagian orang yang dahulu terkena maksiat, tiba-tiba Allah angkat dia di akhir umur. Kita pun, saya pun nak jadi macam tu juga, Ustaz. Saya nak kategori tu. Buat maksiat, mungkin saya mati husnul khatimah. Yang sembahyang setiap hari belum tentu. Jangan. Atau macam saya sebut tadi, kita semua tak tahu kita mati bila. Dan kita semua tak tahu apakah Allah ilhamkan taubat sebelum kita mati atau tidak. Kerana itu kita disuruh oleh Allah untuk buat baik banyak-banyak. Namun dalam masa yang sama, jangan pandang kebaikan tadi. Sebab antara sebab juga, jangan pandang kebaikan kita. Kita memang kita mula selesa dan berhenti buat baik. Sebab apa? Dah banyak. Itu orang pergi Mekah rasa banyak buat baik. Duduk kat Malaysia dia slow. Sebab apa? Dah banyak. Dia dah darat 100,000. Dah juta-juta dah. Macam 84 tahun saya ibadat kat sana. Jangan. Bila kita dijanjikan malam Lailatul Qadar dengan lebih baik pada 1000 bulan, lebih daripada 83 tahun, bukan makna kita dah berhenti ibadat. Kita beribadat, terus beribadat. Tapi yang perlu kita perbaiki dalam ibadat, keikhlasan kita pada Allah. Yang kita perlu baiki dalam ibadat kita yang banyak tadi ialah melihat rahmat Allah pada kita, bukan melihat usaha kita. Jangan tengok tulang pak kerak kita, kerana itu kita dapat tak. Sebab itu Allah beri contoh-contoh orang yang amalannya tak banyak dia masuk syurga. Allah beri contoh. Walaupun kaedah sunnatullah tetap pada orang yang banyak buat amal soleh itu ahli syurga. Kerana itu Allah contohkan yang pertama paling hebat para Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka semua kelompok yang amalan paling banyak. Sehingga bengkok kaki, sehingga sekian. Ahli syurga kelas pertama. Tapi dalam masa yang sama juga Allah tak suruh kita pelekehkan ahli-ahli maksiat tertentu. Mungkin dia di kalangan orang yang Allah rahmati. Kita baca dalam perang Uhud, ada seorang sahabat yang namanya Usairim Amr bin Sabit daripada Bani Ashhad. Itu daripada golongan Ansar. Dia ni kafir. Usairim Amr bin Sabit ni kafir. Ketika mana kabilahnya memeluk Islam, Bani Ashhad memeluk Islam bila Rasul datang ke Madinah. Itu golongan Khazraj ataupun kelompok Ansar. Dia tak nak. Ya'bal Islam. Tak nak. Dia seorang tak nak. Tapi aneh, dalam peperangan Uhud, dia mempersiapkan dirinya, dia pergi perang dan digugur syahid. Ketika mana Bani Ashhad cari dia punya keluarga-keluarga mereka dalam peperangan Uhud, maka cari-cari jumpa seorang, ini rasa macam kafir, tapi dia masih ada nyawa sikit. Lahu ramakun yasir, kata ulama. Dia masih bernafas. Lalu, kamu Amr bin Sabit? Ya. Kenapa kamu ke sini? Aku dah masuk Islam sebenarnya. Dan hari ini aku berperang. Aku dah terima Islam dan aku berperang. Aku dah mencintai Allah dan Rasul. Akhirnya dia pun gugur syahid. Lalu sahabat-sahabat di kalangan Bani Ashhad ini datang jumpa Rasulullah.
kalangan kabilah kami ada seorang namanya Amr bin Sabit. Dia tak masuk Islam tapi dia berperang sama kita dalam perang Uhud. Bila kami jumpa dia kata dia Islam. Lalu kata Nabi SAW dia ahli syurga. Walau dia tak pernah semayang walau satu rakaat. Dia tak pernah sujud walau sekali. Sebab waktu dia masuk Islam dia terus perang. Dan orang tak tahu Islam dia. Allah Ma'ilam melainkan Allah tinggalkan nafasnya seketika untuk beritahu dia Islam. Kalau tak tinggal apa pasti orang ingat dia kafir. Orang jumpa dia dalam kelompok syuhada Islam. Ini yang kita katakan, bila Allah ilhamkan taubat di akhir hidup, maka orang ni beruntung. Tapi jangan kita berani-berani, sebab kita tak boleh baca apa yang akan datang. Bila kita buat maksiat, cepat-cepatlah taubat. Takut nanti kita kecewa tak diilhamkan taubat. Lalu akhirnya kita menanggung dosa yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh, ya Allah bantulah kami melakukan ketaatan padamu. Jadi ini yang patut kita lakukan. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa fadilat doa tersebut? Fadilat doa tersebut ialah kita tak akan pandang amal kita dengan usaha kita, tapi kita nampak ia kurniaan Allah. Kalau hari ini kita beribadat, hari ini kita menuntut ilmu, hari ini kita boleh duduk masjid, surau, hari ini kita terpilih solat Jumaat, bukan kerana kita, bukan sebab pangkat, bukan kerana Allah pilih kita. Tapi Allah pilih kita bukan untuk kita sombong. Kalau kita kata Allah pilih untuk sombong, itu bukan Allah pilih, syaitan pilih. Kerana orang yang dipilih oleh Allah tawadhu', rendah diri. Sebab itu bila Allah nak berikan kepada kita dunia, apa tanda Allah beri kita dunia dengan rahmat? Dengan Allah beri kita dunia dengan kemurkaan. Bila Allah beri kita dunia dengan rahmatnya, kita jadi tunduk tawadhu'. Tapi kalau Allah beri dunia dengan azabnya, kita makin sombong dan mendabik dada. Ini aku cari sendiri, bijak otak aku. Ni orang lain semua malas, tak erti bisnes aku je. Itu tanda Allah beri kekayaan dengan kemurkaan. Tapi kalau Allah beri dia kekayaan, pangkat atau apa saja dengan sifat kerendahan diri, Allah beri dia ilmu dengan sifat kerendahan diri, bermakna Allah merahmati berkat benda itu dan akan membawa dia ke syurga. Sebab itu setiap amalan kita, ingatlah rahmat Allah padanya. Setiap amalan kita, lihatlah itu adalah kasih sayang Allah pada kita. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan bukan daripada diri kita. Ingat selalu doa, ingat selalu zikir, la haula wala quwwata illa billah. Sebab tu jangan terpesona dengan kebaikan kita banyak. Kita memang riak, sombong. Hati-hati dengan sifat riak yang membinasakan. Di mana para ulama menyenaraikan puluhan perkara yang boleh membinasakan banyak amal soleh kita. Maksud saya sebut nifak, riak, orang yang berbangga dengan maksiat. Bangga ini akan menghancurkan amalan. Orang yang derhaka pada mak ayah. Orang yang suka menghina ulama. Walau dia amalan banyak, tapi dia suka hina ulama, dia akan berakhir dengan husnul khatimah. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Asakir. Dia panggil yubtala bis salah. Dia akan diuji dengan mati hati. Dan punca su'ul khatimah. Sebab itu hidup jangan menghina ulama. Dan juga jangan menghina orang mukmin, orang baik-baik, orang soleh-soleh. Yang hina dia. Sebab itu punca su'ul khatimah. Yang insyaAllah kita akan bicarakan nanti peluang sebab su'ul khatimah. Walaupun dalam keadaan dia buat amalan baik yang banyak. Dan peluang sebab yang menyebabkan husnul khatimah. Walaupun dia terkena dengan amalan jahat yang banyak. Kerana semua itu telah dibicarakan oleh Nabi SAW. Walaupun begitu asas kita, asasnya ialah tetap kita melakukan amal soleh. Kerana itu Allah perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.